taufiqi wal ittisamiyya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita berterima kasih atas apa yang Tuhan bagi kat kita. Walaupun ada dosa-dosa yang kita buat, namun masih lagi Allah bagi kita istiqamah. Kita mengharapkan Allah Ta'ala didik kita jadi orang yang baik-baik. Pasal tu setiap kali kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, setiap kali bila kita bergerak, nak mai ke masjid, nak mai sembahyang, nak mai ke kuliah, bergerak orang kita nak bergerak tu, biar langkah yang kecil-kecil. Contoh, kita daripada kata Ustaz duk mengajak kat surau, hampa yang mai pelan-pelan, pergerakan hampa yang mai di surau di masjid tu, dengan pergerakan yang kita kata langkah yang kecil-kecil. Bila di sebelah kanan, dia buka kebaikan. Di sebelah kiri, dia gugurkan semua benda yang tak elok. Elok sampai di masjid, nak tadah ilmu, semua keadaan kita telah dibersih oleh Allah Ta'ala. Allah buka pintu kebaikan, Allah tutup kejahatan, Allah gugurkan dosa kita, barulah ilmu mudah masuk. Macam itulah yang pada tunggu Ustaz ni. Kadang-kadang tunggu tu sendiri Allah Tuhan, dia nak bawa proses kepada kita bersedia untuk nak takung yang bernama ilmu. Masya Allah, hari ini kita ambil hadis yang ke-22. Hadis 22. Hadis ni dia kata, jadikanlah dirimu kunci kebaikan. Jadikan diri kita ni orang yang mencipta kebaikan. Jadikanlah diri kita ni orang yang menyeru kebaikan, buat kebaikan. Kita semua, ustaz dan semua, kita kena jadi khalifah Allah. Allah Ta'ala kata, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Hai manusia, aku nak jadikan hampa khalifah aku. Tuhan nak kita jadi ejen Allah untuk sebarkan agama dia, perbetulkan agama dia. Maka hadis ini daripada Sa'lub bin Sa'di radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang nama Sa'lub bin Sa'di. Dia salah seorang sahabat Nabi yang Ustaz cerita. Dia pernah mai kat Nabi. Dia pernah minta kat Nabi, Ya Rasulullah, aku tangilah nak jadi orang baik. Aku nak kalau boleh bercampur dengan orang baik. Aku nak kalau boleh dibukakan pintu kebaikan. Segala pintu kejahatan tutup untuk aku. Ya Rasulullah. Dia mai dekat Nabi, dia minta. Apa Nabi kata pada Sa'lub bin Sa'di? Nabi kata, la yazalu nasu bi khair ma'adul fitr. Selagi mana manusia segera meraihkan waktu berbuka puasa dengan cepat, dia tak tangguh-tangguh, Allah buka pintu kebaikan bagi kita. Kita tak lama lagi akan menuju bulan Ramadan. Maka kita raihkanlah. Terbaik untuk kita kadang-kadang daripada sahur kita puasa sampai waktu nak buka puasa tu, semua orang tahu waktu tu waktu paling baik sekali. Semua orang tahu waktu tu waktu yang paling baik sekali. Semua kita tahu. Tapi kadang-kadang bila ilmu kita tak kuat, kita tak sanggup untuk mematuhi arahan Allah. Kalau iman yang tak kuat, kita tak mampu nak jadi orang yang terikat dengan orang yang jadi taat dan patuh pada Allah. Sami'na wa ata'na. Tuhan, kami nak dengar, nak patuh, bukan senang. Ustaz dengan nampak sama. Bila iman kita kata flip-flop, iman kita ni jenis berlubang, iman kita Allah, kita masih lagi kita tak mampu untuk jadi manusia yang taat dan patuh pada Allah Ta'ala. Allah. Pasal tu ya Allah, bila waktu buka puasa, Nabi kata pada Sa'lub bin Sa'di, wahai Sa'lub bin Sa'di, kalau hang jaga waktu buka puasa,
Waktu tu Allah nak bagi kebaikan bagi Nabi tegur dia. Dia minta kat Nabi nak jadi orang baik, Tuhan nak buka pintu kebaikan boleh. Dengan syarat dia tu sendiri ra'i waktu buka puasa. Kita semua kena jadi macam tu. Ini kadang waktu nak buka puasa, masa tu nak goreng karipat. Kita kata masa apa tak boleh awal-awal. Boleh awal-awal tak habis jadi sejuk. Apa kita nak makan panas-panas. Kena itu semua kena korban, kita ra'i. Ambil 10 minit, 15 minit, angkat tangan mengadu. Tuhan, aku tak makan, tak minum. Engkau janji bagi setiap orang yang tak makan, tak minum, yang berpuasa ni. Tuhan janji nak kabul doa dia. Tuhan, aku duduk, ya Allah buka puasa, aku tengok suami aku tengok isteri aku tengok anak-anak aku. Macam mana kau himpunkan kami di meja makan ni. Himpunkan kami di akhirat, ya Allah. Himpunkan kami di akhirat macam ni, Allah. Tuhan tolong Tuhan. Nampak tak? Bila kita berhimpun macam tu, mak tengok. Mak ni tengok muka anak-anak. Dia tengok anak pertama Tuhan. Anak yang ni bagus. Tapi dia tak jaga solat, dia tak mau berquran. Esok ni kalau aku mati macam mana kedudukan aku, ya Allah. Tuhan bagilah dia jaga solat. Bagi dia jaga solat. Bagi dia jadi anak yang beriman. Tuhan, waktu kita buka puasa tu, doa kita didengari oleh Allah. Kita merayu, kita kata ni lah anakku nombor 3 ni. Tak tahulah tegak sikit dia lari rumah. Tak boleh nak tegak. Tambah bapak dia tak ambil tahu, kita nak ambil tahu. Letih lah ustaz, letih. Nak cerita kat bapak dia bukan nak dengar. Kita nak cerita kat orang lain, kita takut memalukan anak kita. Jadi kita makan hati lah ustaz. Susah lah ustaz. Bila tengok dia kadang-kadang pujuk dia masuk bilik dia. Tak mau juga. Sakit hati saya ustaz. Sakit hati ingatkan anak dah besar-besar lega. Rupanya jantung macam nak terkeluar. Lepas tu dia ingatkan bagi kahwin lega. Dia main lagi pula mengadu. Dia bergaduh yang tu pula. Saat ni ada pula aduh tak larat lah ustaz. Tadi kita waktu buka puasa semua kita ni Allah Tuhan, Allah uji. Wala nabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Aku kena uji apa? Bila kena uji daripada ujian tu baru aku tahu. Ni main kuliah betul tak? Semayang betul tak? Puasa betul tak? Baru Allah test kita. Daripada bila mana ujian barulah tengok di mana kedudukan kita sebenarnya. Bila kita tak diuji, kita tak tahu siapa kita. Bila kita uji baru kena, oh ini orang macam ni nampak tak? La haula wala quwata illa billah. Sudah dekat tu, mari kita masuk. Sa'ad bin Sa'di radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi SAW. Qala. Nabi kata apa? Inna hadha al-khairul qada'in. Inna hadha. Sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang. Nak dapat kebaikan ada gudang-gudang. Dapat gudang ilmu. Nak kata diri kita bagus, nak kata diri kita baik, ada pada ilmu. Ada pada ilmu tu. Ilmu penting sangat-sangat ya Allah Tuhan. Ilmu tu ada di satu tempat, nama dia gudang-gudang umpama. Nabi kata, inna hadha, sesungguhnya ini khair. Benda ni baik bagi hang. Apa dia? Benda apa baik? Qada'id, gudang-gudang tu baik bagi hang. Walitilka, dan demikian itu, qada'id, gudang-gudang itu, mafatih, ada kunci dia. Ada semua ilmu-ilmu tu, gudang tu ada kunci dia. Fatuba, maka beruntunglah. Beruntung siapa untung? Macam Ustaz baru ni kata, ada pokok di surga nama dia Tuba. Saya nak minum ayat sikit Ustaz. Minum Ustaz. Lega ayat masuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fatuba, maka beruntunglah. Maksud tuba ni dia ada satu pokok. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu betapa untung manusia nampak asing di sana. Apa Nabi bagi tahu? Dengar saja nak kait nak kata tuba ni.
Tuba ni ada satu pokok. Nama dia pokok tuba. Tuba ni bagi orang-orang apa dia? Dia ada pokok bagi pertama sekali. Pokok tu bagi orang yang beruntung di dunia. Yang kaki mengaji, kaki kuliah dan kaki beramal. Dia akan jumpa pokok tu. Pokok satu pokok nama dia pokok tuba. Pokok tuba. Dan Nabi SAW pernah cakap tentang pokok ni di syurga. Nabi kata apa? Turun ayat Quran. Turun ayat Quran. Turun ayat Quran duk cerita tentang benih-benih. Terutamanya turun ayat Quran tentang infak, sedekah. Turun ayat Quran tentang infak, sedekah. Bila turun ayat Quran tu tentang infak, Abdul Rahman bin Auf menghadap dengan Nabi. Semua sahabat Nabi mai. Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Rasulullah, aku dengar kata ayat-ayat Allah Ta'ala minta harta yang dia bagi, dia nak balik." Abdul Rahman kata, "Ya Rasulullah, ayat-ayat tu Tuhan kata, mimma razaqnahu wa mimma yunfiqun. Bila aku bagi rezeki dekat hampa, mimma razaqnahum wa mimma yunfiqun." Ayat Quran kata, ada rezeki aku bagi kat hang, yunfiqun, hang bagi balik kat aku. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Rasulullah," Nabi tanya, "hang nak infak apa?" "Ya Rasulullah, di sisi aku tu ada 8,000 dinar." 8,000 dinar tu orang yang tak ada duit sebanyak macam tu, malaikat Abdul Rahman bin Auf. Tak ada orang sebanyak macam tu. Bayangkan ni Allah, dia duduk di Mekah 2/3, lebih 2/3 harta dia. Tapi bila dia berhijrah dengan Nabi, dia tinggal semua. 1 dinar pun dia tak bawa. Dia tinggal semua. Tapi bila dia sampai di Madinah, dia yang paling kaya sekali himpun harta. Apa percayakan ni? Apa dengarkan hari dia? Dia tinggal semua, ya Allah, Abdul Rahman bin Auf. Bila dia sampai di Madinah, dia tak ada apa. Tapi bila mai ayat-ayat berkenaan dengan infak sedekah, dia mai nombor 1 depan. Dia kata Allah Ta'ala bagi rezeki dan minta, "Aku nak infak ya Rasulullah." Maka Nabi tanya kat dia, "Nak infak berapa banyak ni?" Nabi tanya kat dia, "Nak infak, ya Rasulullah, aku cuma ada 8,000 dinar. 8,000 dinar. Pada masa tu dia paling kaya. Dia kata, "Aku nak ambil 4,000 dinar, aku nak bagi untuk infak fi sabilillah. Dan 4,000 lagi aku bagi pada untuk anak pinak aku, keluarga aku." Tengok. Ustaz dengan apa kena renung, kena tengok. Akhirnya Nabi kata apa? "Wahai Abdul Rahman bin Auf." Nabi kata, "Wahai Abdul Rahman bin Auf. Wahai Abdul Rahman bin Auf. Sesungguhnya yang hang bagi itu sedang tanam di tanah Allah. Di sana ada tanah. Di sini ada tanah. Tanah sini tak sama dengan tanah akhirat. Ada langit tapi tak sama. Ada bumi tapi tak sama." Nabi kata, "Di sana ada tanah Allah, ada tanah Allah. Wahai Abdul Rahman, di sana ada tanah Allah. Dia sedang tanam benih. Dan benih itu sedang naik di sana. Hasil dapat di sana." Yang Nabi kata hasil. Dan Allah Ta'ala pun kata apa lagi? "Wallahi, setiap yang hang bagi ni aku nak bagi. Yukhliqu. Aku nak gandakan. Setiap infak, aku balas balik." Allah buat matematik dengan kita. Satu habbah. Allah buat matematik dengan kita. Nak bagi kita yakin. Apa yang duk mengaji, kalau rajin mengaji, kurang bersedekah, susah nak nampak khazain. Imam Ghazali kata apa? Khazain. Sampai Imam Ghazali, anak murid dia masuk kelas. Dia kata, "Tok Guru, duk mengaji, susahlah tak nampak apa." Imam Ghazali kata, pergi keluar.
Imam Ghazali kata, pergi keluar dalam kelas. Dia tak halau. Dia keluar, bersihkan diri hang dengan sedekah. Imam Ghazali kata, bersihkan. Pergi keluar, bersihkan diri hang, bersih diri hang. Dia pun sedekah, baru dia masuk kelas. Dia duduk-duduk, dia kata lapang dada ilmu masuk. Maka Imam Ghazali kata, sebenarnya hang masuk kelas, hang dapat kunci untuk buka khazain. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bila hang masuk kelas dengan bersih, dengan infak diri, infak sedekah, Allah nak bagi di tangan hang ada kunci. Bukalah semua gudang-gudang tu. Dan ilmu tu nak mai lekat kat dada hang. Ya Allah. Apa faham ke cerita ni? Bismillah. Punya besar nampak tak? Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Boleh faham tajuk dia khazain ilm. Gudang-gudang ilmu yang Allah akan buka kepada orang yang infak. Gudang-gudang ilmu Allah buka kepada orang infak. Abdul Rahman bin Auf, Nabi kata di sana ada tanah sana. Hasil tadi yang 4,000 itulah hasil kamu yang sebenarnya. Dan bila mana dia ada lagi 4,000 lagi, Allah Ta'ala akan pelihara harta dia supaya tidak melakukan benda-benda yang tak elok. Setiap orang yang infak hari ini, pagi-pagi dia infak, Allah jaga sebahagian daripada harta dia. Jaga diri dia, rumah tangga dia, anak bina dia. Hampa masuk kelas rumah ni, yang pencinta bi Quran, dia nanti ada nama akaun kan? Sebelum masuk, ambil RM10. Masuk kelas tu. Ya Allah Tuhan, tak rugi. Allah Ta'ala kata, yang kita infak masuk kelas tu, yukhliquhu. Aku ganti balik. Ganti ni Allah buat perumpamaan. Allah buat matematik yang kita. RM1. Habbah. Quran sebut habbah. Ustazah Nur Ismail akan beritahu. Satu habbah, satu benih RM1 ni, dia tumbuh. Ada 7 tangkai. Ada 7 tangkai. Setiap tangkai ni ada 100. Jadi satu dah, kita bagi RM1, dapat 700. 100 tu. Ini Allah bagi tahu, bukan ustaz. Wa yudha'af. Dengan RM1 jadi 700. Aku tambah. Ya Allah. Semua ayat-ayat macam ni tak senang kena kat diri kita kalau iman kita tak kuat. Kita sekadar dengar saja dan kita tak boleh hayati dia pasal kita tak cukup keimanan. Kita tak cukup dengan keimanan. Kalau kita dengar satu cerita lagi, cerita infak ni pelik. Ni saja nak cerita ni. Kunci ilmu ni, nak dapat kunci ilmu dengan sedekah. Cukup dekat situ, nanti ada masa cerita. Ni tak ada. Dia kena batuk lagi. Banyak bab sedekah ni banyak. Sayyidina Ali, bila tengok Abdul Rahman bin Auf bagi macam tu, Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, aku nak infak. Nabi tanya Ali, yang ada berapa banyak? Aku ada 4 dinar. Dia ada 4 dinar. Sedangkan Abdul Rahman bin Auf ada 8,000 dinar. Beza tak? Beza. Pada masa tu dia ada 8,000 dinar. Sayyidina Ali ada 4 dinar. Nabi tanya berapa? Aku ada 4 ya Rasulullah. Nabi dia, nak buat macam mana? Aku nak derma 1 dinar siang. Minta Allah jaga siang aku, ya Allah. Dan 1 dinar lagi malam. Allah pelihara malam aku, ya Allah. Dan 2 dinar lagi berbaki. 1 aku nak infak secara terang-terangan bagi orang tengok, so aku galakkan orang menderma. 1 lagi dinar aku nak infak belah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Secara diam-diam. Dia ada 4 dinar hari itu, 4 semua dipulang pada Allah. Woi. Kita tak mampu.
Kadang-kadang kita orang yang mengaji ni sepatutnya setiap hari menderma. Ada nombor akaun bernama Arumah ni, kelas tambah. Masuk setiap hari RM1, RM2. Hari ni aku nak masuk RM5 lah. Allahumma kabir. Mari sambung. Maka Allah Ta'ala, Ustaz doakan apa semua. Ada pokok di syurga nanti, nama dia Tuubah. Kita doa semua, kita ada satu pokok di sana, nama dia Tuubah. Okey, pokok yang akan lindung kita. Kita percaya, tak percaya, suka, tak suka, kita kata ya, angguk saja. Fatubah. Allah kata untung, beruntunglah. Perkataan Tuubah ni untung. Dia ada pokok, yang pokok tu nama Tuubah. Pokok tu kata untunglah hang. Hidup di dunia nampak akhirat. Hidup di dunia nampak akhirat. Fatubah, beruntunglah li'abdi, kepada hamba Allah Ta'ala. Ja'alahu Allah. Dia jadikan Allah miftah li khairi. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan Allah sebagai kunci. Hidup dia Allah, Allah. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Bila dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil, macam tadi Ustaz dengar tadi, dalam ceramah tadi. Tak ada rezeki, saya tak rezeki, saya tak ada. Orang yang beriman ni dah tulis di Lauhil Mahfuz rezeki dia. Hai. Kita ni semua ditulis di Lauhil Mahfuz. Tapi dengan kebaikan kita, contoh, di Lauhil Mahfuz tercatat kata umur kita 60 tahun akan mati. Tapi oleh kerana silaturahim adik-beradik kita baik, Allah lanjutkan umur kita sampai boleh pergi 90 tahun. Kerana kebaikan kita, walaupun Allah dah tentu di Lauhil Mahfuz, sekian, dia boleh bertukar. Dia boleh tukar dengan kebaikan kita. Dengan kebaikan kita, Allah lanjutkan umur kita. Dengan kebaikan kita, Allah hilangkan sakit. Dengan kebaikan kita, Allah tambahkan rezeki. Kita tak bimbang. Yang penting kita hidup sebagai hamba Allah. Tuhan akan urus rezeki kita. Cuma kita disyurkan minta Allah maj'alna minal muttaqin. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan aku orang soleh. Kita disuruh minta macam tu. Masalah rezeki jangan minta, biar Allah uruskan. Biar Allah uruskan. Takut-takut dia bagi rezeki yang banyak, kita tak pandai. Kita jadi al-hakumut takatsur. Impun harta. Tujuan Allah bagi harta untuk melingkupkan kita. Kita cuma dituntut minta sihat, bagi hidayah. Yang lain tak payah. Nak panjang umur, kesan daripada kebaikan kita yang hadis sebut. Nabi kata apa? Setiap orang yang hubungan silaturahim dengan adik-beradik dia baik, umur dia akan panjang. Baik Islam tak Islam, sama Tuhan bagi. Ada seorang apa nama? Zaman Abdullah bin Mubarak. Dengar cerita hari ni, kita nak cerita pintu nak dapat kebaikan. Tajuk dia dapat kebaikan ni. Nak cari kebaikan. Tajuk ni ialah nak jadikan diri kita orang yang buat baik. Dapat kunci. Macam mana nak dapat kunci ilmu, nak dapat kunci harta, nak dapat kunci kebaikan. Macam mana cara dia? Banyak cara ilmu. Buka gudang ilmu, ni gudang dia. Bab ni bab yang besar. Maksud Nabi kata pergi cari gudang dia. Gudang dia ada pada Sayyidina Ali, pergi. Maka Abdullah bin Mubarak ulama hadis. Pada masa tu Abdullah bin Mubarak ni ulama hadis. Tak ada orang alim semacam dia. Abdullah bin Mubarak ni tak ada orang alim macam dia. Zaman tu dia paling alim sekali. Orang rujuk Ali dengan dia, dengan Abdullah bin Mubarak. Tapi dia alim, dia kaya. Allah bagi rezeki kat dia. Satu kampung dia, ingat tak Ustaz cerita? Satu kampung dia buat pergi orang buat haji. Abdullah bin Mubarak, anak murid dia kata, Tok Guru, ada anak murid
yang tak dapat hadir, dia sakit. Abdullah bin Mubarak angkat tangan, ya Allah. Angkat tangan bersyukur dengar berita ada orang sakit. Bukan seronok. Sebab ya Allah, ada 3 benda yang kita buat setiap hari yang paling baik sekali. Yang paling baik sekali. Pertama sekali, kita sedekah. Kedua, ziarah orang sakit. Ketiga, ada orang mati. Ketiga-tiga amalan lagi dahsyat amalan ya Allah. Ustaz nak tanya apa? Ada di kalangan sahabat Nabi yang Nabi sayang sangat-sangat dekat dia. Kerana peribadi dia ada 3 benda ni setiap hari sampai ke mati. Dia sedekah, dia ziarah orang sakit, dia orang mati. Siapa dia? Siapa dia? Ada di kalangan sahabat Nabi sayang sangat-sangat dekat dia. Sangat-sangat Nabi sayang dekat dia. Sebab Masya Allah, terima kasih Hazan. Masya Allah, Haji Din ke? Masya Allah, betul. Abu Bakar. Abu Bakar setiap hari sampai ke mati. Dia sedekah. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Setiap hari. Yang tak ada pada sahabat Nabi yang lain. Abdullah bin Mubarak. Bila dia dengar anak murid dia sakit, dia kata tak apa, dia nak pergi ziarah. Dia pun pergi. Sampai dia ziarah. Sampai dia ziarah. Maka Abdullah bin Mubarak kata, sakit apa? Dia kata, saya sakit lutut. Macam mampu ni semua sakit lutut kan? Saya sakit lutut. Tak tahulah nak bergerak, tak boleh semayang pun. Dia sakit lutut. Anak murid Abdullah bin Mubarak sakit lutut. Tak boleh bergerak. Dia sakit. Lutut dia sakit, jalan apa semua tak boleh. Semua tak boleh. Maka Abdullah bin Mubarak kata, aku teringat satu. Pesanan orang alim, orang soleh. Kalau hang sakit, dia kata, sakit hang tak berhenti-henti. Ada orang sakit tak berhenti-henti agak lama. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Satu benda kebaikan yang hang kena buat. kunci untuk pulihkan penyakit hang menuju kepada kebaikan. Dia kata, tolong ambil duit hang derma. Tolong ambil untuk hang sedekah. Cari orang yang nak buat telaga. Cari orang yang nak buat telaga ayat. Cari orang buat telaga ayat. Setiap kali orang duk minum ayat tu, dia akan sembuh penyakit hang. Setiap kali orang minum, sakit korang. Maka satu hari, Abdullah bin Mubarak tengah mengajar, tengok orang sakit tu jalan depan dia. Dulu nampak tak larat, nampak cergah, nampak berjalan ke hulu ke hilir. Maka Abdullah bin Mubarak kata, subhanallah, terbuktilah ya Allah Tuhan, sakitnya lama tu boleh hilang dengan sedekah bagi orang minum. Macam tu juga Ustaz pernah cerita berkenaan dengan seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad. Nama dia Sa'ad. Sa'ad penamai kat Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nabi kata apa ni? Pasal apa ni? Ya Rasulullah. Pasal apa? Ya Rasul. Pasal apa? Dia kata, aku rindukan mak aku. Aku rindukan mak aku. Aku rindukan mak aku, ya Rasulullah. Nabi kata, di mana mak hang? Mak aku tak ada. Mak aku dah mati. Aku rindukan. Maka Nabi kata, apa yang hang nampak pada mak? Dia kata, kalau ditakdirkan mak aku hidup, mak aku akan ada depan ni. First kali mak aku akan kata, tolong sedekah. Tolong sedekah atas nama mak. Maka Nabi SAW kata, oleh kerana itu yang hang nampak dalam apa nama, itu yang hang nampak. Itu yang hang nampak mak hang datang dah hadir. Tunaikanlah hajat dia. Tunaikanlah hajat dia. Sedekahlah bagi pihak makmu. Supaya mak kamu bahagia di sana. Kamu di sini diberi kebahagiaan. Ya Allah. Pasal tu kadang-kadang Ustaz kempen dengan apa? Ustaz tu ada kat tapak pembangunan masjid Ustaz kempen. Mailah ya Allah. Mai cepat-cepat masjid Ustaz perlu. Duk ada tingkat pertama ada, tingkat kedua ada. Mai. Nak berbumbung dah kan bulan 12 dengan bulan 1 memang. Ustaz kempen apa sebakinya hak apa? Ustaz saya nak ambil bahagian daripada tempat sujud tu.
Setiap kali duduk sujud, dia jadi amal jariah di kubur saya. Ni tajuk dia, jadikanlah dirimu kunci buat baik. Supaya kebaikan tu dapat di dunia dan di sana. Nampak dia nak cakap ni, bidang ni luas. Pasal tu Nabi kata apa? Tuba li'abdi ja'alahu Allahu miftah li khair. Maka untunglah sekali bagi seseorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah. Allah jadikan dia sebagai anak kunci bagi segala kebaikan. Untung bagi hamba Allah. Untung bagi hamba Allah tu. Allah pilih dia. Dia penyebab kepada kebaikan. Dia punca dia orang jadi baik. Dia punca kepada orang jadi baik kerana dia. Allah. Mirlaqan li syar. Mirlaqan syar. Jadi kalau diri kita ni kunci kebaikan dan tutup kepada kejahatan. Penutup bagi segala kejahatan. Kita ni tak tahu, otak kita tak tahu plan nak buat jahat. Kira plan nak buat baik je. Macam apa ni? Zaman semua dah habis dah. Zaman aerobik, asisam dah habis dah. Kadang-kadang pagi-pagi kita tak payahlah. Kadang-kadang malu duk tengok kadang-kadang muslimat nampak si ibu duduk menari. Duduk kat padang asisah. Duk buka satu lagu nampak. Sakitnya hati ini, sakitnya hati ini, sakitnya hati ini. Lagi sakit hang. Lagi sakit hang nampak tak? Tak payahlah. Allah tak pilih kita macam tu. Asal malu diri kita nampak tak? Maka mirlakan li syar. Allah jadikan kita ni pintu buat baik. Dan kita minta tutup pintu kejahatan. Aku yang Allah cipta ni bukan untuk suruh buat benda jahat. Dan aku tak mau kalau ada benda tak seronok, aku tak mau terlibat sama. Kalau ada kenuri yang loklak yang boleh merosakkan, aku takkan pergi. Walaupun di kuliah-kuliah kita ni, contohnya penjemput di kuliah. Pipi tengok keren kuliah. Keren ya Allah, duduk main kuliah tak berhenti. Tapi tengok kenuri ya Allah Tuhan. Kita terkejut. Masuk alik. Ding. Kawinkan anak, dapat menantu. Ding. Kita sakan dia ya Allah Tuhan pada. Oh, duduk main kuliah. Mari kita tengok dia pada hari tu ya Allah ya Tuhan, tudung dia, tu dia. Tudung dia kita pun tak tahu macam mana punya tudung. Dia punya sampul kita pun tak tahu dia buat macam mana. Tu dia. Kita kata apa jadi ni? La ilaha illallah, la ilallah. Kita kata awak jadi macam tu. Kita tengok dia pelik. Dia senyap koleng. Kita kata mak ajar apa jadi? Kita tak tahu apa jadi pada. La ilaha illallah. Kita tak maulah macam tu. Tak mau macam tu. Apa dah umur ni beralah lah. Betul dah mak ajar. Mak ajar. Betul dah mak ajar. Tak mau dah. Kita sedang menuju kepada benda-benda kebaikan. Pintu pada kebaikan. Bukan tutup semua pintu kejahatan. Kita tak mau terlibat dengan benda syubhat, tak mau. Wailun. Maka neraka wilah. Lil abdi kepada hamba Allah. Ja'alahu Allah. Allah jadikan dia miftah al-syar. Celakalah neraka wilah bagi orang yang Allah mencipta pintu kepada buka pintu kejahatan. Dia ni kerja dia ialah ajak orang melakukan benda yang tak elok. Mirlakan li syar. Bila nak buat benda yang baik, dia tutup. Bila nak buat benda yang baik, dia tutup. Tak mau jadi golongan macam tu. Keterangan hadis. Mereka tahu macam keterangan hadis. Allahu Akbar kabira. Keterangan hadis. Dengan hikmah dan bijaksana. Dengan hikmah dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta segala kebaikan dan kejahatan. Ada hikmah dah? Ada hikmah. Dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Otak kita fikir. Nak jadi apa hang fikir? Kalau tuba, orang yang beruntung kata Allah. Ajak baik, tutup kejahatan. Wailun, neraka wil, ajak kejahatan. Kebaikan tak ada. Kalau nak suruh pergi mana-mana, terketak-ketak nak pergi. Kalau nak pergi kuliah, sakit sana, sakit sini. Kita main-main rumah, dia tempek koyok. Dia tempek koyok, demam. Habis kita balik buat kuliah, demam semua hilang.
Kalau macam tu ada kat bangai kita, kita kena rasa risau nak. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji. Allah menguji siapakah di kalangan hamba-Nya yang benar-benar taat kepada Allah. Allah hidup kita di dunia ni, Allah uji wala nabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Aku kena uji hampa. Aku kena test hampa. Daripada situlah Allah kenal kita, nampak tak? Allah kenal kita. Allah kenal kita. Allah dengan itu Allah Ta'ala menguji siapakah di kalangan hamba-Nya yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka, lalu membalas, dia kata, balik kepada mereka yang melakukan kebaikan dengan pahala dan syurga. Kalau kita buat baik, Allah bagi syurga, dan membalas, dia kata, balik dengan hamba-Nya dengan mengejarkan kejahatan dengan siksaan api neraka. Justru siapa yang menjadikan dirinya sebagai anak kunci kepada kebaikan, iaitu mengajak orang lain melakukan kebaikan, berusaha dikata sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka dia merupakan orang yang paling beruntung, kerana dia akan dikata mendapat pahala. Dia dapat pahala daripada setiap kebaikan dia telah dikerjakannya sendiri, dan juga akan mendapat pahala sama seperti mana semua pahala kebaikan yang diperoleh oleh orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikan sudah tidak dapat dihitung lagi banyaknya. Orang yang buat kebaikan ni, macam Ustaz ajak hampa buat baik, hampa beramal, lepas tu berkembang, pahala mai ke Ustaz. Pahala tu mai ke Ustaz. Sebaliknya, siapa yang menjadi dirinya anak kunci kepada kejahatan, jangan jadi diri kita anak kunci kepada kejahatan. Mengajak orang lain melakukan kejahatan, menjadikan ketua dikata dalam melaksanakan kejahatan, maka dia merupakan orang yang paling jahat, kerana dia akan mendapat dosa daripada setiap kejahatan yang telah dilakukan, dan juga akan mendapat dosa daripada semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mengikuti di belakang. Orang jadi jahat kerana kita meluluskan konsep yang tak senonoh. Semua orang pergi, kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Dosa besar dah Allah. Maka kejahatannya sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Ya Allah, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mengejarkan kebaikan dan sentiasa mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Dan jauhkanlah kami daripada kejahatan, Ya Allah. Dan mengajak orang lain mengejarkan kejahatan. Hadis yang 23. Orang bertakwa itu kemuncak ketinggian. Orang yang paling special di sisi Allah Ta'ala adalah orang bertakwa. Apa dia orang bertakwa? Orang bertakwa, ciri-ciri dia ialah takut kepada Allah. Sahabat Nabi tanya, Ya Rasulullah, macam mana nak jadi aku disayangi oleh Allah? Dia tanya, Ya Rasulullah, macam mana diri aku ni nak bagi Allah sayang, Allah suka dekat aku? Nabi kata, jadikanlah diri kamu orang bertakwa. Takut kepada Allah, taat kepada Allah. Takut kepada Allah, taat kepada Allah. Kita kena takut dengan semua azab-azab Allah yang Allah bagi. Kita kena bimbang diri kita. Ya, kena bimbang diri kita. Aku ni nak pergi ke mana ni? Kena bimbang diri. Maka tajuk dia ketakwaan. Nilai ketakwaan yang paling tinggi kemuncak di sisi Allah Ta'ala. Manusia paling tinggi sekali, kalau orang bertakwa paling tinggi. An Yazid ibn Salmat al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, dan pipi dia tanya ke Nabi, Ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathiran. Ya Rasulullah, aku banyak dengar hadis-hadis daripadamu. Ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, aku sangat banyak mendengar hadis daripadamu ya Rasulullah. Akhafu, dan aku takut, dia kata, ayunsiyani, aku takut, dia kata, aku lupa awalu wa akhiruhu. Aku takut bahawasanya kemudian melupakan yang pertama dan yang akhir. Dalam buku ni tolong tulis terjemahan dia tak lengkap. Terjemahan dia tak lengkap. Dia kata apa? Dia kata kat sini, aku takut bahawasanya kemudiannya melupakan yang pertama dan yang terakhir. Pertama dan akhir. Awaluhu akhiruhu. Pertama dan akhir. Dia tulis pertama saja. Apa kita sambung tulis sikit? Dan akhir. Fahaddathani. Okey. Ya Rasulullah, aku hafal daripadamu, aku dengar daripadamu banyak hadis. Aku takut nilai-nilai orang bertakwa. Nilai-nilai orang bertakwa ni ialah bila mana dia mengaji satu benda, ilmu tu dia lupa, dia hilang, ilmu tak kawan dengan dia, dia takut. Dia nak ke semua ilmu yang dia mengaji itu berkawan dengan dia. Sampai dia lupa. Lagi satu ilmu ni, kata Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang boleh hafal ke semuanya dan tak ada orang boleh jawab keseluruhannya. Kalau orang boleh jawab keseluruhannya dan ilmu kekal dekat dia selama-lamanya, itu dia kata mengarut tu, dusta. So hebat Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi tengah mengajak kat dia lah ni, Nabi tengah mengajak, dok saat Nabi tanya kat dia, dia kata nasitu ya Rasulullah, aku lupa. Nabi baru mengajak dekat dia, sahabat Nabi paling banyak apa hadis Nabi Abu Hurairah. Nabi baru mengajak, tak berapa lama, dalam masa yang sama Nabi patah balik tanya kat dia. Dia kata nasitu ya Rasulullah, ilmu yang mula-mula dia lupa Abu Hurairah, ilmu faraid. Ilmu faraid. Pasal tu Allah Ta'ala kata satu ilmu yang tak ambil endah oleh masyarakat, ialah ilmu faraid. Dia cari duit, tapi dia tak plan macam mana dia nak mati dengan duit tu. La hawla wa la quwata illa billah. Yang ni yang mula-mula sekali ilmu yang Allah akan angkat. Yang inilah kita bimbang, kita duduk di akhir zaman ni. Maka dia kata kat Nabi, haddathani, maka beritahulah aku ya Rasulullah. Bagi tahulah pada aku ya Rasulullah, di kalimatin, satu kalimat dah bagi tahu. Takunu jima'an. Bagi tahu kat aku satu perkataan yang komplit, aku boleh faham. Tolong ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah. Aku ni mengaji denganmu ya Rasulullah. Banyak sangat aku mengaji. Dan aku takut ilmu yang aku mengaji ni akan hilang. Daripada awal hilang, akhir hilang. Aku takut benda tu Rasulullah. Dia mengadu kat diri Nabi tentang ketakutan dia mengaji. Dia hilang, dia tak beramal, dia lupa. Macam mana diri dia? Tolonglah haddathani fahaddathani. Ya Rasulullah, ceritakan untuk aku. Ceritakan untuk aku, bagi tahu untuk aku ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, bantukan aku ya Rasulullah. Fahaddathani bikalimatin. Bagi tahu kat aku ya Rasulullah. Satu perkataan takunu jima'an. Satu perkataan tu ya Allah, yang ringkas, yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dia kata dengar. Semua sudah mana aku duduk dengar kuliah semua ni, aku nak satu kalimat saja yang bagi tahu kat aku ya Rasulullah. Yang bagi tahu kat aku ya Rasulullah. Qala, Nabi bagi tahu kat dia, ittaqillah fima ta'lam. Ya Allah. Nabi kata ittaqillah, bertakwa kepada Allah, takut dekat Allah. Fima ta'lam, bertakwalah kamu kepada Allah dengan perkara apa yang kamu ketahui. Apa ilmu yang hang tahu, hang kena takut. Kalau hang tak beramal, benda tu hilang, jangan. Apa maksud Nabi ni? Bertakwalah engkau kepada Allah
semua kita mengaji ni kena kat diri kita. Ittaqullah. Takutlah kita semua pada Allah. Fima ta'lam, atas apa yang kita mengaji. Macam-macam kita mengaji. Bukan setakat kita lupa, kita tak beramal, kita kadang-kadang kita langgak lagi. Maka Nabi kata, takutlah kamu kepada Allah atas apa yang kamu dah belajar. Atas apa yang kamu telah ketahui. Kadang-kadang ilmu boleh hilang kat diri kamu sebab kamu jahat, dia lari. Kamu lupa. Sebab apa? Sebab ada benda diri kamu yang tak elok. Maka Imam Ar-Razi wazadah mengantuk syaitan umat ialah keluar bangun kompat, siap-siap pergi kuliah dulu dekat Kuala Lumpur, dekat zoo, kuliah subuh, lari-lari kadang-kadang balik, telefon ke ustazah, cepat buka apa nama ni, tak tahu apa nama ni, buka lah cepat, pasang cepat, tak nikah dia tak masuk, dia masuk lambat, muka dia berubah cepat, lari kalau kamu nak. Dalam perjalanan tu pula ada kempen kat orang dalam pergi dengan van tu. Cepat lah woi, derma lah woi. Hari ni lori nak buat tanah dah. Nak buat tanah leka-leka. Oh ya Allah, apa kena doa kat ustaz. Yang malam ni tidur pada korang menilam, muka jadi leng tu. Makan semua tunggu langgar habis. Pasal apa tak mau tengok projek tu berlubang. Gendala tak mau. Ustaz nak sungguh-sungguh buat. Sungguh-sungguh buat. Satu lari merata, seorang pun tak ada dah. Menjerit, jual, macam-macam dah buat apa dah. Ustazah Muhammad, ya. Ustazah nak sambung? Nah, Ada pilihan Ustazah akan masuk. Lepas ni Ustazah sambung. macam. Okay. Wazada. Razin wa'amal bihi. Maka Imam Razi dia kata, menambah dia kata dengan riwayat, hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau perolehi. Razi kata apa? Sebab boleh hilang. Maksud hadis Nabi, sebab orang mengaji boleh hilang ilmu, sebab dia tak beramal dengan ilmu tu. Dia tak beramal, dia tak bersama dengan ilmu tu. Kadang-kadang dia mengaji tak secucuk dengan perbuatan dia, ilmu tu lari. Sebab itu hilang daripada awal sampai akhir dia hilang. Bukan tak mengaji. Ada di kalangan kita berkuliah, pergi mengaji sana, pergi mengaji, kita tengok hebat. Tapi kita tengok, kita kata, ya Allah, dia ikut kuliah punya lama, last minute habis. Dengan arti kata semua ilmu, kata apa? Kalau ikut Imam Razi kata, ilmu tu telah lari daripada dia. Sebab dia tidak beramal dengan ilmu tu. Ustaz dengan apa kena berdoa. Ustaz last kali hidup Ustaz di situ lah. Hampa semua kalau boleh esok ni main lah mengaji duduk situ. Sudahlah. Masuk hari Jumaat, hari Ahad keluar. Sudahlah. Okey. Mari tengok yang terakhir keterangan. Faham tak hadis ni? Minumlah kopi dah hilang. Allah sejuk dah, tadi panas. Sedap gila kopi goji Ustaz. Ya Allah, apa dia tak reti nak belilah. Sedap sangat-sangatlah kopi goji ni. Oi. Ya Allah, ya Tuhanku. Tanya Mak Jah. Mak Jah sedap dah Mak Jah? Sedap. Tu dia. Sedap kan Mak Jah? Dia tak rugi kalau kita makan-makan mati syahid. Betul tak Mak Jah? Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Jah. Mak Jah beli, Mak Jah support pembangunan, Mak Jah derma untuk kami infak. Mak Jah, mudah-mudahan setiap orang sujud, sembahyang di situ, dia akan jadi amal jariah untuk Mak Jah. Amin. Jariah ke sana, tak rugi Mak Jah, tak rugi. InsyaAllah ada di kalangan apa yang ada rezeki lebih, mai beli kontainer. Pondok kena beli sendiri. Pondok dia kena beli sendiri.
Pondok harga dia 60 sampai 75 ribu. Dalam kontena tu pernah siap dengan bilik air, dengan katil dia, ada aircon semua komplit, maba-maba. Boleh pilih yang mana satu dia nak. Dia nak macam ni, nak macam tu, boleh pilih. InsyaAllah kita mula nak jual start daripada bulan 3 nanti. Apa yang beli di nama kontena tu bila mati kena wakaf, tak boleh jual. Tak boleh jual. Pasal niat dia beli setiap kali mengaji, dia mai cari kunci balik keliling tempat masjid ustaz tu. Kita akan buat pondok pengajian untuk orang tua-tua. Ada kelas tafaqquh fiddin. Ustaz terlibat mengajar Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari lain ada ustaz lain tahfiz Quran. Ada kelas-kelas yang lain. Hamba doakanlah ya Allah. Cita-cita. Dan ustaz tengok di Bukit Dengkil tu, Bukit Tunggal, ada burung yang warna hijau yang kakak tua tu. Dia terbang banyak sangat atas tu. Burung apa? Baji. Apa nama dia? Macam baji. Yang burung yang warna yang hijau tu. Allahu Akbar. Sonok tengok bagi insya-Allah. Okey, selingan masuk tajuk. Keterangan hadis, dengar keterangan hadis. Keterangan dia, bertakwa. Dia kata takwa merupakan intisari. Orang yang bertakwa merupakan intisari daripada segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan daripada melaksanakan kejahatan. Nilai ketakwaan kalau kita dapat ni, kira nak jadi baik saja. Tak ada langsung terlintas benda yang jahat. Tak ada terlintas nak jadi jahat. Takwa merupakan intisari daripada segala perkataan yang mengandungi suruhan. Allah Ta'ala suruh dia, sami'na wa ata'na. Dia dengar aja. Dan mengandungi, dia kata, tegahan daripada melaksanakan kejahatan. Oleh sebab itu, apabila sahabat Nabi radhiyallahu anhum memohon kepada Allah, sahabat Nabi radhiyallahu anhum angkat tangan mohon kepada Allah Ta'ala supaya meringkaskan nasihat untuknya. Dia minta sahabat Nabi, siapa dia minta ni? Dia minta Yazid bin Salman Ja'f. Dia minta kat Nabi, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, aku mengaji denganmu ya Rasulullah. Aku mengaji denganmu ya Rasulullah. Banyak hadis, tapi aku kerap lupa ya Rasulullah. Maka bagilah pesanan untuk aku yang terbaik, yang ringkas sekali. Nabi kata, jadikanlah diri kamu orang bertakwa. Buat benda baik, tinggal semua kejahatan. Barulah ilmu boleh duduk dengan kamu. Sudahlah, zaman dulu, kamu seronok saja hidup, nampak tak? Dah abang Kak Adi dah, panggil dah? Tak. Bagus. Saya kontak Ustaz. Tak, ngajak apa? Panggil dia cepat ni. Nampak tak? Panggil dia mengajar, otak dah pick up benda lain. Dia tak buat, kita kena buat. Okey. Apabila sahabat memohon, dia kata, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya meringkaskan untuk nasihat, Nabi kata apa? Ittaqillah. Jadilah kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW, Nabi kita ya Allah menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Oleh sebab itu, para khatib, bagi mazhab Imam Syafi'i, pada khatib pada hari Jumaat, sentiasa berpesan kepada hadirin yang dengar khutbah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Haqqa tuqati, takut yang sebenar-benarnya takut. Jangan kamu mati, melainkan kamu mati dalam keadaan orang yang beriman. Bagi mazhab Imam Syafi'i, ittaqullah, berpesan ittaqullah tu rukun.
Bagi mazhab yang lain dia tak sebut pun tak apa. Jadi kalau kita semayang di India, jangan kita kata Jumaat kita batal. Kita ikut tempat orang. Bagi mazhab dia tak ada. Dan nak terus dia ibadat. Bagi kita kena ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi mazhab Imam Syafi'i, khutbah memang kena sebut syarat, rukun syarat dia. Bagi mazhab yang lain dah. Terutamanya kita semayang di Masjid Capital Keli India. Kita pergi di Masjid Capital Keli Pulau Pinang. Ada kalanya dia sebut, ada kalanya dia tak sebut. Tapi kita boleh semayang pula, tak batal pula. Dengan arti kata masyarakat kita jahil, dia tak tahu. Kalau dia betul-betul mengaji, dia nanti batal solat Jumaat. Sebenarnya Jumaat tak batal. Jumaat tak batal. Syarat tu diletakkan oleh imam saja. Bukan diletakkan oleh Rasulullah. Yang syarat-syarat khutbah Jumaat ni, setiap mazhab dia letak dengan syarat. Bagi tempat kita di sini, kena sebut ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah sebenar-benar takut. Jangan kamu mati, melainkan mati dalam keadaan ketakwaan. Allahu Akbar. Matilah keadaan dalam iman. Oleh sebab itu, dia kata pada khatib, pada setiap hari Jumaat, sentiasa berpesan. Berpesan kepada hadirin dengan perkataan ittaqullah ini. Hal ini kerana tidak lengkap suatu khutbah itu jika tidak disebutnya pesanan tersebut. Kalau tak sebut pesanan tersebut, tak lengkap. Bagi mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain dia tidak menjejaskan apa-apa. Jadi kita rasa dengan dua hadis ni, kita cubalah faham pujuk-pujuk diri kita. Yang pertama sekali, dia ajak mereka kita nak jadi pintu kebaikan, tutup pintu kejahatan. Kita bukan orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk buat kejahatan dah. Kita tutup semua benda kemungkaran. Itu yang Tuhan mahu. Kita kena jadikan diri kita gudang. Diri kita ni ada kunci. Kita yang buka kunci untuk orang dapatkan ilmu. Orang dapat ilmu daripada kita pasal kita ni ada kunci. Yang kedua, jadikan diri kita orang bertakwa. Jadikan diri kita orang bertakwa. Supaya ilmu dia tak lari daripada diri kita. Ilmu akan bersahabat dengan kita sampai ke kubur. Ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang penuh keberkatan akan duduk di kubur kita. Semua kita akan mati. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala liwajhikal karim wa azim sultan. Subhanak. Subhanak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunlah dosa kami, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau ampunlah dosa kami, Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami. Ampun dosa mak bapak kami. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan jagaan pelihara-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka musibah kecelakaan. Tuhan kami, jadikanlah diri kami, ya Allah, hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Bentukkanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami semua. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Anak-anak yang boleh berbakti pada kami saat kami mati. Anak inilah yang mandikan kami kapan, semayang kebumikan kami sampai, ya Allah, dia hantar di liang lahat. Anak kami akan sebut Bismillah wa ala millati Rasulillah. Mak bapak aku mati atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, didikkan kami orang yang mencintai ilmu-Mu, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Bagilah di kalangan kami silaturahim yang baik. Bagilah di kalangan kami silaturahim yang baik. Supaya esok ni kami mati, di kalangan kami akan tolong menolong di kubur nanti, ya Allah. Tuhan, Kau bagilah kekuatan, kesabaran yang tinggi kepada sahabat kami, ya Allah, rakyat Palestin, saudara kami, ya Allah, yang disiksa oleh musuh
musuhmu ya Allah, musuh Islam Yahudi laknatullah. Ya Allah bagi kekuatan ya Allah kepada mujahidin. Sesungguhnya kau bagilah kekuatan kepada Jamaatul Hamas. Jamaatul Hamas. Mintalah sama-sama ya Allah kita infak kepada orang yang betul-betul ada saluran dengan Hamas. Jangan bagi kepada Fatah. Jangan bagi orang yang ada gerakan hubungan dengan Fatah. Terutamanya Aman Palestin waktu tak mau. Tak maulah senang cakap derek-derek. Janganlah ya Allah. Mereka semua nak bagi kepada Fatah. Fatah duk hambat orang Hamas nak bunuh. Jangan ya Allah. Jangan bagi kepada pengkhianat bangsa ya Allah. Tuhan, kau bagilah kekuatan, kemenangan untuk umat Islam di Palestin. Kau musnahkan Yahudi ya Allah. Sebelum kami mati ya Allah. Kami teringin nak tengok kemenangan ya Allah untuk Islam di Palestin. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang mewakili seluruh dunia umat Islam yang menjaga Bait Allah. Ya Allah, menjaga rumahmu ya Allah. Baitul Muqaddis. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan pada Ustaz Lah Iraqi ya. Demikianlah penjelasannya atas perkataan ilmu tentang jadikan dirimu orang yang menyeru kebaikan dan Islam memperjuangkan kebaikan dan segala perbuatan baik. Islam juga menggesek umatnya berlumba-lumba melakukan kebaikan. Firman Allah SWT bermaksud jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbaliklah kepada diri kamu juga, iaitu surah Al-Isra ayat 7. Dan semoga Allah SWT membimbing kita di jalan yang lurus ya. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kefahaman dalam agama ini agar kita dapat sampaikannya kepada yang lain juga. Dan Ustaz dah tangguhkan tasbih kafarah itu tadi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang minta nombor akaun Ustaz ni untuk infak. Oh, ambil nombor Bolehlah telefon. share. Boleh share. Okey, Dekat- siapa yang ambil nombor telefon Ustaz, Ustaz akan bagi keterangan pembangunan. Di situ nombor akaun ada. Ya. Ambil nombor telefon Ustaz. Ustaz, saya nak masuk syurga. Okey. Ustaz bagi nombor telefon terus direct ke syurga. Okey? Ya, betul. Nombor akaun insya-Allah Ustaz bagi. Ustaz akan bagi maklumat apa. Bukan seorang, semua hampa kena ambil jadi wajib. Betul. RM5 pun tak apa, RM1 pun tak apa lah Ustaz kan? Ustaz Asalkan nak kita macam buat mana infak. di kalangan Tak hampa ni, semestinya beratus-ratus kan Ustaz? di kalangan hampa tiap pagi bangun ambil RM2. Betul. RM2 ke RM1 pun jadilah. Betul. Kalau duk ada kat 50 orang, bayangkan kalau 2 orang bagi apa nama, berapa ada? Nampak tak? Betul. Tiap hari hampa Setuju. kempen. Pasal hampa duk bernafas. Hampa pinjam nafas Tuhan, sihat, bagi balik pada Allah Ta'ala. Sikit dah bagi pun jangan kedekut. Kan? Betul. Nun, baca Ustaz. Nombor Ustaz Nun. Tak ada. Ustaz ingat tak nombor Ya akaun? Allah, Bolehlah baca kat sini Ustaz. Hamidah hoi, berkali-kali aku bagi Hamidah hoi. Ke Malaysia lah. 012 Cantik-cantik. 499 0668 012 012 012 499 0668. Hampa tak hantar mesej kat aku, jaga hampa nampak tak? Dengar Ustaz cakap apa tu. insyaAllah. Okey, baik Terima Ustaz kasih. insyaAllah. Terima kasih Okey, terima Ustaz. kasih. Dan pada Ya. jemaah sekalian, jumpa lagi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak apa ceria hari ni, berkali nampak. Iyalah Ustaz, ceria lah kan. Dah dapat minum air kuku Ustaz ni, ceria Ustaz. Okey, terima Terima kasih, Ustaz. kasih.